Bismillahirrahmanirrahim. Budi bahasa indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10, kususun ampun. Mohon bicara, menyusun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam aspirasi saudara pengerusi majlis. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru yang berkarisma, seterusnya rakan-rakan yang sentiasa cilik minda dan penerus wadah tonggak negara. Sebelum hujah-hujah saya utarakan, izinkan saya mengupas intipati maksud pidato saya yang bertajuk Berbudi Bahasa Memartabatkan Bangsa. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 4, budi ditarifkan sebagai akal, akhlak dan kebijaksanaan atau sifat baik. Perkataan budi itu membawa pelbagai maksud, antaranya jasa dan sumbangan yang diberikan kepada individu yang lain. Lazimnya, orang yang menaburkan budi tidak mengharapkan balasan. Budi atau sumbangan sama ada dari segi tenaga atau material mestilah diberi dengan ikhlas jika ingin diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menerima budi pula tidak dituntut untuk membalas budi yang diterima. Memadai budi diterima dengan penuh ikhlas dan kesyukuran. Bak kata pepatah, tangan yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Manakala martabat bangsa pula boleh didefinisikan sebagai mengangkat kedudukan pada mata masyarakat dunia. Sidang Dewan yang dihormati, kututup rapat pintu definisi, kubuka pula maksud isi. Jinak sungguh burung merpati, terbang rendah menuju ke desa. Elok perkerti, cerminan hati, indah bahasa, martabatkan bangsa. Bicara saya yang pertama berpaksikan, kata kunci budi bahasa. Budi bermula dari rumah. Keluarga memainkan peranan penting dalam memupuk dan mendidik setiap ahli keluarganya mengenai perkara asas berbudi bahasa dan nilai-nilai murni. Bak kata pepatah Melayu, jika mahu melintur buluh, biarlah dari rebungnya. Selain itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh teladan yang baik agar menjadi cerminan yang elok kepada anak-anak. Bagaimana acuan? Begitulah kuihnya. Jangan seperti ketang mengajak anaknya berjalan lurus. Berbudi bahasa adalah budaya kita yang menjadikan seseorang itu berhemah tinggi, lebih bertanggungjawab, berfikiran luas dan terbuka. Seterusnya akan melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang berpaksikan teladan dan contoh yang baik. Impaknya, ibu bapa mampu menghasilkan generasi yang berkualiti dari semua aspek dan mampu mengangkat martabat sesuatu bangsa. Seterusnya, mampu menaikkan imej sesebuah negara. Menyusul pula hujah kedua di bawah kata kunci, budi bahasa memartabatkan bangsa. Selain memberi senyuman dan ucapan salam, amalan hormat menghormati antara satu sama lain juga amatlah dianjurkan. Amalan ini dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hubungan masyarakat majmuk di negara ini. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana-mana sahaja kita berada. Bukankah pepatah ada menyebut bahawa yang muda kita kasihi, manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan, ianya dapat menjaga keharmonian hidup bermasyarakat dan dapat meningkatkan martabat sesuatu bangsa. Kesan amalan mulia yang diamalkan. Apatah lagi, negara kita hari ini mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa. Dengan mengamalkan amalan mulia dan nilai-nilai murni, ia mampu mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Ini dapat membantu meningkatkan ekonomi sesebuah negara, khususnya negara kita, kerana apabila negara kita aman damai, maka ramailah pelabur asing akan datang melabur di negara kita. Bak kata pepatah, bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Hadirin yang dihormati sekalian, menyusul pula idea ketiga di bawah kata kunci, budi bahasa penentu martabat bangsa. Bangsa yang baik budi pekertinya akan dipandang mulia, tetapi bangsa yang buruk pekertinya akan sentiasa berada dalam kerendahan dan kemunduran biarpun dilimpahi dengan kemewahan. Ini kerana kemuliaan sesuatu bangsa itu kekal selagi mewarisi akhlak dan budi pekerti yang mulia. Cuba kita buka mata. Lihatlah, masyarakat Jepun yang terkenal dengan budi bahasa yang tinggi telah menjadi bangsa yang maju di dunia. Seterusnya, mampu mengangkat martabat bangsa Jepun di mata dunia.
Malahan, siang tiada dunia memandang tinggi kepada masyarakat Jepun lantaran kehebatan amalan budi bahasa oleh masyarakat Jepun. Justru itu, kerajaan kita telah menggerakkan dasar pandang ke timur. Amalan budi bahasa yang cemerlang boleh meningkatkan kecemerlangan sesuatu bangsa, seterusnya mengangkat martabat sesuatu bangsa itu. Warga dewan yang budiman. Menerusi hujah saya yang keempat, anak-anak pewaris generasi yang berbudi bahasa mampu memartabatkan bangsa. Anak-anak juga mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapanya seperti menghormati dan mentaati perintah ibu bapa. Maruah ibu bapa perlu dijaga. Janganlah mencanting arang ke muka ibu bapa. Kehebatan ibu bapa dalam mendidik dan menjadikan mereka contoh yang cemerlang dari aspek kerohanian dan sasiah akan dapat melahirkan generasi yang cemerlang dan gemilang dan bahkan melahirkan pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab untuk sesebuah negara. Kerana anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Yang tua kita hormati, yang muda kita kasihi. Budi bahasa kita sanjungi, martabat bangsa jadi jati diri. Warga dewan yang dihormati, tuntasnya amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangat-hangat tahi ayam. Sebaliknya, budi bahasa adalah warisan bagi pelajar dan wajib ada pada semua individu. Amalan ini harus menjadi tonggak kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana ia merupakan nilai murni yang telah kita warisi sejak turun-temurun dan menjadi budaya kita. Bangsa yang berbudi bahasa mampu memartabatkan sesebuah bangsa. Orang yang berbudi akan dipandang mulia dan akan mengangkat martabat sesuatu bangsa yang beradat sopan. Bak kata pepatah, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Akhir kata, rumah papan, tiang bersegi, kolek sangkut di pulau rusak. Indah tampan kerana budi, elok perkerti, martabatkan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.